KPM. Nasionalis itu pejuang. Nasionalisme itu perjuangan. Pejuang berjuang dalam perjuangan. Berjuang kerana cinta akan watan. Berjuang demi kebebasan negara. Rela berkorban segala-gala. Jiwa, raga serta harta benda. Merdeka, 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 itu keramat dipuja. Walau belum berjaya hingga akhir usianya. Namun, paling utama, titik perjuangan sudah dimulai. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sudah menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syamil. Apa khabar semua? Saya mengharapkan dalam keadaan yang baik-baik belaka. Pada hari ini tentunya kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran sejarah. Siapakah guru yang bersama Irfan? Tentunya kita persilakan Cikgu Muhammad Daniel Ramli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rawang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan, Alhamdulillah sihat. Sihat, Irfan, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Itulah hendaknya Cikgu. Baik. Ya. Cikgu, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sejarah, betul? Betul. Jadi, kenapa Cikgu bersajak tadi tu? Untuk apa sebenarnya? Cikgu boleh ceritakan sedikit? Sajak tadi sebenarnya, Fan, berkait dengan tajuk kita. Okey. Mood yang kita perlu ambil pada dekat awal disebabkan perkataan nasionalisme tadi. Berkait dengan apa yang ada di hadapan dan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah, itulah kita pun maksud sajak yang Cikgu ceritakan kepada kita sebentar tadi. Dan Cikgu, sekarang ni mungkin Cikgu boleh kita perkenalkan dulu anak murid Cikgu yang berada dalam talian. Silakan. Okey, terima kasih Fan. Kita tidak bersorangan pada hari, berdua pada hari ini ya. Mohon maaf, tidak berdua. Ada murid saya daripada SMK Sungai Rawang yang hadir bersama. Baik. Okay, kita berkenalan dengan mereka, boleh? Jom Cikgu. Okey, kita lihat ya. Yang pertama, Nur Isha Maisara. Baik. Okey, murid yang kedua adalah Farisha Adriana. Saya perkenalan. Murid yang ketiga adalah Izzati Nadira. Dan murid saya yang keempat yang berada dalam talian bersama kita pada hari ini adalah Putri Elisa. Baik. Nampaknya kita ada 4 bunga bersama kita hari ini, Cikgu. Betul. Jadi, sebelum kita cakap lagi panjang mengenai topik kita, mungkin Cikgu ceritakan sedikit apakah pengenalan dan juga kita punya strategi pembelajaran. Silakan, Cikgu. Baik, terima kasih, Fan. Saya rujuk slide. Silakan. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah nasionalisme di Asia Tenggara. Fan, itu tajuk kita secara umum ya. Tetapi apa yang akan kita pelajari pada hari ini bersama-sama dengan murid dalam talian dan murid yang berada di luar sana adalah yang pertama, SP Standard Pembelajaran 9.294.4 menghuraikan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Itu yang pertama. Baik. Kita akan belajar. Dan yang kedua adalah K. Ini adalah keunikan dalam mata pelajaran sejarah. Kami ada elemen K, elemen kewarganegaraan dan linda sivik, iaitu K 9.2.5, menjelaskan kepentingan meneladani perjuangan pemimpin terdahulu. Baik. Itu yang kita akan pelajari. Inilah apa yang kita akan pelajari hari ini bersama dengan Cikgu Daniel Ramli. Betul. Mengenai nasionalisme di Asia Tenggara. Banyak lagi perkongsian selepas ini, tetapi kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa di dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM, tentunya dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran sejarah. Jadi, cikgu, tadi kita dah ceritakan hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Betul, Irfan. Jadi untuk segmen kali ini, apa yang akan kita pelajari pula, silakan. Baik, terima kasih Irfan. Jadi untuk kali ini kita akan belajar berkenaan dengan nasionalisme di Filipina dan Indonesia. Baik. Dua negara di Asia Tenggara, jiran kita. Jiran kita, cikgu. Perkara pertama kita akan lihat ada 3 perkara yang cikgu akan fokuskan pada hari ini, iaitu siapa, di mana dan kenapa. Siapa, di mana dan kenapa. 3 Baik. perkara ini adalah pokok bakal kepada nasionalisme di Filipina dan di Myanmar. Indonesia. Baik, Okey. kita lihat ya. Pertama, Silakan. baik, nasionalisme di Filipina. Kenapa yang saya sebut tadi adalah kenapa berlakunya nasionalisme di Filipina. Okey, kita lihat yang pertama, bertujuan menghapuskan penjajahan asing. Itu adalah tujuan utama kenapa berlakunya nasionalisme di Filipina. Siapa penjajah asing yang menjajah Filipina? Spanyol. Spanyol, Spanyol, okey. ya. Itu yang murid-murid dalam talian dan di luar sana perlu tahu. Fakta, apabila keluar soalan akan ditanya siapa penjajah tersebut. Seterusnya, kita lihat siapa tadi. Perkara kedua yang saya sebut, siapa yang melakukan nasionalisme di Filipina. Okay. Jose Rizal. Okay, itu siapa yang pertama. Telah menubuhkan Liga Filipina. Okay, telah menubuhkan Liga Filipina. Ini adalah pertubuhan gerakan nasionalisme yang menggunakan tema gerakan propaganda. Okey. Apa yang Liga Filipina ingin matlamat utamanya adalah mendesak Sepanyol melakukan perubahan. Perubahan dalam sudut apa? Politik, ekonomi dan sosial. Okey. Ini yang cikgu biasa ringkaskan PES. PES, Okey, iaitu PES, politik, ekonomi dan juga sosial. Betul. Baik. Itulah trust kepada sejarah politik dan sosial di mana di Filipina. Okey. Jadi secara umum kita dah menjawab soalan siapa, di mana dan kenapa. Kenapa? Okey, kita teruskan lagi nasionalisme di Filipina, perkembangan dia ya. Baik. Perjuangan Jose Rizal disambung lagi oleh tokoh yang kedua. Sebenarnya tokoh kedua ini adalah rakan kepada Jose Rizal juga. Oh, rakan. Yang mereka mempunyai idea yang sama, cikgu. Betul. Untuk kembangkan lagi idea nasionalisme di Filipina. Betul, Pak. Tepat, Irfan. Kedua-dua tokoh ini berkongsi idea yang sama, iaitu nasionalisme. Andres Bonifacio nama tokohnya. So ada 2 siapa dalam tajuk ini. Siapa yang kedua adalah Andres Bonifacio, telah menubuhkan Katipunan. Katipunan merupakan pertubuhan yang ingin merdeka melalui revolusi. Kata kuncinya adalah revolusi. Revolusi. Okey. Revolusi ini mungkin datang dalam pelbagai cara, tetapi secara ringkasnya perubahan secara besar-besaran dan mendadak. Okey. Dan boleh berlaku juga secara kekerasan. Apa medium yang digunakan oleh Katipunan dalam menyebarkan idea nasionalisme di Filipina? Akhbar Kalayan. Itu nama surat khabar dia lah. Kalau keluar soalan, biasa soalan objektif, apa nama medium yang digunakan oleh Katipunan dalam menyebarkan idea nasionalisme? Jawapan dia Kalayan. Dan apa gerakan yang mereka cetuskan? Revolusi Filipina. Baik. Tujuannya, jadi kenapa ya? Untuk memerdekakan Filipina daripada Spanyol. Okey. Namun belum berjaya. Belum berjaya lagi. Belum berjaya, Fan. Okey. Kita sambung, Fan ya. Silakan, cikgu. Tokoh yang ketiga, siapa yang ketiga? Emilio Aguinaldo. Apa yang Emilio Aguinaldo buat? Dia bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Tujuannya untuk menghalau Spanyol. Namun realitinya, apabila Spanyol berjaya dihalau, Amerika pula menjajah. Jadi janji tinggal janji. Betul lah, cikgu, sebab memang kalau kita boleh lihat, cikgu, dari konsep sejarah, cikgu, kalau ada kuasa besar yang ingin cuba membantu, pasti akan ada udang sebalik batu, cikgu. Betul, udang di sebalik batu. Itu yang kita perlu ambil iktibar daripada peristiwa yang lalu. Betul. Terima kasih, Irfan. Sama-sama. Dan tokoh yang keempat, Sergio Osmena. Disebabkan Sergio Osmena mengambil iktibar daripada ketiga-tiga rakan sebelumnya yang gagal, maka dia menggerakkan nasionalisme secara sederhana melalui penubuhan parti. Dan nama partinya adalah Parti Nasionalis. Baik. Okey, jadi cikgu ringkaskan. 3 perkara paling utama yang perlu murid-murid dalam talian dari luar sana tahu adalah Liga Filipina, Katipunan
dan Parti Nasionalis. Okey. Okey. Boleh kan? Boleh, cikgu. Untuk menguji adakah murid boleh menguasai atau tidak, kita lihat soalan. Ada soalan ni, cikgu? Ada. Jom kita saksikan apakah soalan yang disediakan oleh cikgu. Boleh ya, Fan? Silakan. Kita lihat soalan dia. Okey, unik untuk hari ini adalah kami bawakan khas ya, Fan, dalam sejarah soalan berbentuk Pantun. Ini pertama kali Ifan dengar, cikgu. Soalan berbentuk pantun macam ni. Betul. Okey. Disebabkan Irfan kata kali pertama, saya nak minta Irfan yang ajukan jual soalan ni, boleh ke? Ifan yang jual soalan ni dalam bentuk pantun. Betul. Boleh, tak ada masalah. Nak jual kepada siapa ni, cikgu? Irfan jual dahulu, nanti kita lihat siapa murid yang, Okey, sudi membeli. Okey, boleh. Tak ada masalah. Baik. Sila, Fan. Abang Ifan akan jual pantun terlebih dahulu. Negara merdeka menjadi idaman. Nyawa dan darah menjadi taruhan. Pejuang tersebut cinta watan. Liga Filipina dia tubuhkan. Baik, kita lihat siapa yang nak beli tu? Silakan. Angkat tangan dan belilah pantun Abang Ifan tadi. Boleh saya beli? Boleh, tak ada masalah. Silakan Izzati Nadira. Belayar ke Melaka mencari sirih, ziarah sebentar si baba nyonya. Wah. Sentiasa berusaha semampu yang boleh. Jos Rizal, itulah tokohnya. Itu dia cikgu pantun dia. Tepat belinya. sekali. Dan Jose Rizal kita boleh lihat pada gambar yang pertama di hadapan Irfan. Inilah rupanya tokoh nasionalisme di Filipina. Terima kasih kerana membeli pantun Irfan tadi. Wah, pantun boleh, jawapan betul cikgu. Memang dahsyatlah murid cikgu hari ini. Memang hebat. Memang hebat. Baik, teruskan cikgu, silakan. Okey, Irfan, kita lihat soalan yang kedua. Ini soalan berbentuk hebat. Soalan ini merupakan soalan paling penting dalam kaedah penyoalan sejarah pada hari ini. Okey. Okay, soalan dia, saya baca ya. Silakan cikgu. Apakah pengajaran yang boleh anda ambil daripada peristiwa perjuangan Jose Rizal di Filipina? Okey. Kita lihat siapa yang nak jawab. Baik, nampaknya mereka sedang cuba untuk menulis idea terlebih dahulu. Bagaimana untuk menjawab soalan cikgu? Silakan Nur Syamaisara. Nur Syam. Okey. Saya nak cuba, cikgu. Silakan. Okay. Jadi, pengajaran yang saya boleh ambil daripada peristiwa Jose Rizal di Filipina antaranya ialah beliau mempunyai sifat cinta akan negara yang tinggi. Yang kedua, beliau juga mempunyai kesungguhan dalam memperjuangkan nasionalisme di Filipina. Baik, terima kasih atas cubaan untuk menjawab cikgu. Okey ke tidak cikgu jawapan yang diberikan tadi? Okey, yang pertama cinta, yang kedua bersungguh. Adakah itu sahaja jawapan yang murid-murid boleh beri? Dua saja? Ada lagi tak jawapan lain? Ada tak lagi yang ingin cuba jawab? Cikgu, izinkan saya sambung jawapan Irsya tadi. Silakan Farisha. saudari Farisha. Okey, baik. Pengajaran yang ketiga ialah sikap kepimpinan Jose Rizal terhadap negaranya iaitu di Filipina. Dan pengajaran yang terakhir ialah beliau merupakan seorang pejuang yang berjuang secara sederhana. Okey. Pejuang secara sederhana cikgu. Okey. Yang pertama cinta, yang Betul. kedua bersungguh, Bersungguh-sungguh. yang ketiga kepimpinan, yang keempat bijak sadi. Okey. Kita lihat ya. Tepat. Jawapannya tepat, jelas, nyata. Itu adalah ciri-ciri utama yang ditonjolkan oleh tokoh Jose Rizal dalam nasionalisme di Baik cikgu, Filipina. bila anak murid cikgu dah berjaya menjawabkan, berapa bintang cikgu nak bagi ni sebenarnya? Kalau ada 10 bintang, cikgu bagi 10 bintang. 10 bintang. Nampaknya markah penuh lah. Sebab Markah cikgu penuh. cakap tadi, apa yang mereka jawabkan itu sama dengan skema jawapan. Memang tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk sendiri dulu. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Seterusnya kita ada soalan apa ke? Akan kita teruskan kepada negara yang lain pula? Kita teruskan kepada soalannya. Kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya, silakan. nasionalisme di Indonesia. Okay, kita lihat pada negara yang kedua. Seperti biasa, siapa, di mana dan kenapa. Okay, siapa, di mana dan kenapa. 3 ya. Yang pertama kita lihat, nasionalisme di Indonesia berlaku disebabkan isu pendidikan. Okay. Dikatakan bahawa pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, betul. saya ulang Belanda, ditindas. Golongan kaya, anak-anak golongan kaya diberi pendidikan, anak-anak golongan miskin tidak diberi pendidikan. Maka disebabkan isu pendidikan inilah maka gerakan awal nasionalisme di Indonesia muncul. Baik. Dan siapa yang pertama yang menggerakkan individu dan wanita
Wanita. Hebat ya. Di Indonesia. Nama individu nasionalis tersebut adalah Raden Ajeng Kartini. Dan apa isu yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini? Sepertinya ada kaitan dengan wanita, pendidikan dalam kalangan wanita. Baik. Okey, dan Raden menulis satu buah novel. Novel. Dia memaparkan idea nasionalismenya dalam bentuk novel, iaitu hilang gelap terbitlah terang. Hilang penjajah, maka majulah negara. Majulah negara dan majulah rakyat di negara itu. Betul, Fad. Okay, seterusnya, gerakan nasionalisme Indonesia digerakkan lagi oleh pertubuhan Muhammadiyah. Okay, nampak Muhammadiyah berkaitan dengan agama. Maka tujuan utama atau matlamat penting Muhammadiyah adalah mempertahankan Islam daripada ancaman sekularisme Barat yang dibawa oleh Belanda pada ketika itu. Dan yang ketiga, parti ditubuhkan seperti Syarikat Islam atau ringkasnya SI. Okey, yang kedua, Partai Komunis Indonesia PKI, dan yang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Okay, gambar yang ketiga Okay, terus. Ringkasnya. Okay, murid-murid perlu tahu, yang murid dalam talian dan murid yang berada di luar sana, 3 perkara ini yang perlu kamu tahu apabila belajar tentang perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini, tokoh nasionalis wanita ulung di Indonesia. Yang kedua, pertubuhan Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah parti seperti Syarikat Islam, Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasionalis Indonesia. Okey. Baik. Kita dah faham mengenai perkembangan nasionalisme di Indonesia. Mungkin seterusnya kita ada soalan ke cikgu? Ya, betul. Baik. Silakan. Kenapa pula ada soalan? Sebab soalan menguji adakah murid-murid menguasai tajuk. Dan untuk makluman Irfan serta murid-murid dalam talian di luar sana, murid-murid kita belajar lebih awal, flip classroom. Okay? Dan murid-murid yang di luar sana pun perlu berbuat demikian supaya apabila masuk hari pembelajaran, murid-murid sekurang-kurangnya sudah tahu perkara-perkara asas. Sebab dalam kelas apabila kita membuat pembelajaran, bukan semua benda kita boleh sebut. Betul. Disebabkan kekangan pelbagai. Okay. So cikgu teruskan dengan soalan. Silakan cikgu. Soalan contoh kebat. Baik. Saya baca soalan ya. Boleh cikgu, silakan. Pejuang kemerdekaan peringkat awal di Filipina dan Indonesia. Okey, cikgu ulang. Pejuang kemerdekaan peringkat awal di Filipina dan Indonesia. Ada 2 sebenarnya negara di situ. Berkongsi kaedah yang sama, iaitu mata pena. Okey. Fan, soalan ini sebenarnya memerlukan murid menganalisis. Betul. Bukan hanya tahu dan jawab. Murid perlu tahu, analisis kehendak soalan, banding beza dan baru dapat jawapan. Jadi soalan ini sebenarnya aras tinggi. Aras tinggi. Sebab itulah ia berada dalam kategori soalan kebat, cikgu. Kebat. Betul. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh pilih anak murid cikgu untuk menjawab soalan ini, silakan. Okey, silakan. Cikgu nak pilih siapa tu? Siapa yang nak cuba jawab ya? Cikgu tanya dulu siapa nak. Cikgu bagi peluang. Silakan, Elisa. Puteri Elisa. Okey, nak cuba jawab cikgu. Baik. Okey, baik cikgu. Maksud mata pena di sini adalah penulisan, yang mana di Filipina kita ada Jose Rizal yang telah menghasilkan karya bertajuk Nole Me Tengere, dan di Indonesia pula kita ada Raden Ajeng Kartini yang juga telah menghasilkan karya bertajuk Hilang Gelap Terbitlah Terang, yang mana kedua-dua karya tersebut berkisarkan tentang ketidakadilan dan penindasan yang berlaku dalam kalangan masyarakat pada waktu itu. Baik, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Bagaimana cikgu jawapan Puteri Elisa tadi? Baik, kita lihat adakah jawapan Elisa tadi menyamai atau menyalahi cadangan jawapan sebenar. Jom kita lihat. Kita lihat. Okey. Baik. Okey. Apa yang Elisa nyatakan tadi jawapannya? Okey, yang pertama, Elisa sebut nama. Betul. Okay. Nama adalah Raden Ajeng Kartini, dan nama yang kedua adalah Jose Rizal. Jose Rizal. Betul. Okay. Kenapa disebabkan soalan tadi ada 2 negara yang berbeza? Okay, jadi tepat sebab berkait dengan tokoh. Okay, kehendak soalan atau kehendak jawapan yang cikgu nak adalah tokoh. Jadi sudah dapat 2 markah pada tokoh. 2 markah pada tokoh. Seterusnya pada bahagian yang kedua adalah Elisa menyebut tentang karya. Karya, betul. Yang pertama, habis gelap terbitlah terang.
Dan yang kedua, melalui pembacaan awal Elisa, bagus ya, Elisa rajin membuat kajian luar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Okey. Nak jadi pelajar cemerlang perlu membuat bacaan yang lebih. Nama novelnya adalah Nole Metengere. Okey. Baik. Jangan sentuh daku. Itu Jose Rizal cakap kepada Sepanyol. Jadi dapat lagi 2 markah di sini. Betul. Sebab dah ada karya untuk Indonesia dan juga Filipina. Betul. Yang tema punya macam mana, cikgu? Okey, dan yang terakhir sekali tema. Tema apa yang Elisa sebut adalah mengkritik penjajah, penindasan penjajah. Itu adalah tema teras kepada semua negara-negara yang dijajah. Betul. Kalau kita ditindas, kita rasa sulit, sukar, maka kita marah. Kita melakukan penentangan, nasionalisme berlaku. Kalau kita dijajah, kita diberi semua kemudahan, kita tidak rasa susah, maka tidak akan berlaku nasionalisme. Jadi jawapan Elisa tadi tepat dengan tema kritik, tindas, maka orang marah dan berlakulah gerakan nasionalisme. Baik, berikan tepukan untuk Puteri Elisa terlebih dahulu. Tahniah saya ucapkan. Jadi cikgu, berapakah bintang yang akan diberikan kepada Puteri Elisa pula? Silakan. Okey, untuk soalan ini cikgu sediakan 6 bintang 6 bintang. 6 bintang. Okey. Dan sepatutnya dapat 7 bintang daripada 6. Lebih markah dia tapi cikgu bagi 6 bintang. Maksimum 6 bintang. Baik cikgu, terima kasih atas segala perkongsian untuk segmen kali ini. Banyak lagi perkongsian selepas ini tentunya dalam mata pelajaran sejarah kita. Tetapi sekarang ini kita nak berehat dulu. Jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran sejarah Didik TV KPM, tentunya dalam slot menengah atas. Jadi, kalau tadi kita dah lihat perkembangan nasionalisme di Indonesia dan juga Filipina, untuk segmen kali ini cikgu, negara mana pula yang akan kita lihat? Silakan. Baik, terima kasih Fan. Kita gerak lagi kepada 2 lagi negara jiran kita, iaitu nasionalisme di Myanmar dan di Vietnam. Baik. Okay, saya teruskan ya. Silakan cikgu. Okay, kita lihat nasionalisme di Myanmar dahulu. Okay, untuk pengetahuan Fan dan murid-murid, nama lama Myanmar adalah Burma. Okay. Sebagai nota Okay. Seperti biasa kita balik kepada 3 perkara asas tadi. Kenapa, di mana dan siapa. Siapa? Okay. Susunannya kita boleh buatlah di mana satu. Yang paling penting adalah 3 perkara tersebut. Kita lihat yang pertama. Nasionalisme di Myanmar bermula daripada manifestasi, harapan, impian, perjuangan golongan kelas menengah. Yang pertama, cikgu ulang, kelas menengah. Penting untuk murid-murid. Yang kedua adalah golongan Sami Buddha atau nama lainnya golongan Pongyi. Yang ketiga, golongan Takin atau Siswaza Universiti. Dan yang keempat adalah golongan Tani. Kesemua mereka ini menentang imperialisme yang sama. Imperialis yang sama iaitu British. British ni juga yang menjajah negara kita. Betul cikgu. Okay. Seterusnya, digerakkan lagi nasionalisme di Myanmar oleh Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengekalkan tradisi agama Buddha. Okay. Dan isu paling terkenal dalam sejarah nasionalisme di Myanmar adalah isu kasut. Isu kasut. Apa yang menarik tentang isu kasut ni, Irfan? Cikgu ulas sedikit. Silakan. Peristiwa di mana seorang pegawai British telah masuk ke rumah ibadat masyarakat Burma di Myanmar tanpa membuka kasut. Dan ini dijadikan alasan oleh nasionalis di Myanmar untuk mengatakan bahawa pegawai British tidak menghormati agama dan budaya kami. Betul. Maka kami marah, kami menentang. Okay, seterusnya, diteruskan lagi nasionalisme oleh Majlis Persatuan Am Kesatuan Buddha yang diketuai oleh U Bapa. Apa yang mereka laungkan bangsa Burma. Okay, di sini kita sudah nampak nasionalisme. Betul. Untuk melahirkan satu bangsa. Bangsa Burma. Seterusnya digerakkan lagi oleh Majlis Am Sangga Samagi. Okay, Majlis Am Sangga Samagi ini telah mencetuskan satu pemberontakan besar. Nama dia pemberontakan Saya San yang diketuai oleh Saya San.
Sami Buddha. Sayasan adalah Sami Buddha pada tahun 1930 dan 1932. Maknanya 2 tahun cikgu ya pemberontakan itu berlaku? 2 tahun. Ah. Okey. Seterusnya, nasionalisme ini diteruskan lagi oleh pihak yang bijaksana kaedahnya. Siapa? Takin. Siapa yang menggerakkan Takin? Aung San. Dan kita boleh lihat gambar Aung San di hadapan Irfan ya. Baik. Itu adalah tokohnya. Mereka menubuhkan satu parti. Parti dia adalah Parti Do Bama Asiayon. Kami orang Burma. Kami orang Burma. Kami orang Burma. Okey. Menunjukkan bahawa mereka nak jadikan Burma itu milik Burma. Dan last sekali, yang terakhir ya, Perdana Menteri pertama adalah orang tempatan Myanmar iaitu Dr. Ba Mo yang memenangi pilihan raya pertama Myanmar pada tahun 1937. Baik. Okey. Ringkasnya. 4 perkara yang perlu murid-murid tahu apabila belajar tentang perkembangan nasionalisme di Myanmar. Yang pertama adalah Persatuan Belia Buddha. Yang kedua Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Ketiga Majlis Am Sangga Samagi dan Parti Do Bama Asiayon. Okey, inilah antara pergerakan ataupun kronologi mengenai perkembangan nasionalisme di Myanmar, cikgu. Betul, Fahad. Okey, baik. Bila dah faham ni, semestinya cikgu akan ajukan soalan kepada anak murid, betul? Betul. Okey, jadi kita lihat dulu soalan-soalan yang akan diberikan. Silakan, cikgu. Lihat soalan yang pertama. Ini soalan berbentuk mudah. Cikgu baca ya. Nyatakan pihak yang menggerakkan nasionalisme peringkat awal di Myanmar. Okey, murid mana yang nak menjawab soalan ini? Sila angkat tangan. Silakan. Saya nak jawab. Okey, silakan, Farisha. Okey. Pihak yang menggerakkan nasionalisme peringkat awal di Myanmar terbahagi kepada 4 golongan. Golongan pertama ialah golongan kelas menengah. Seterusnya ialah golongan Sami dan golongan Siswazah merupakan golongan yang ketiga. Pihak yang terakhir ialah golongan Tani. Okey, terima kasih Farisha. 4 jawapan Farisha. Yang pertama adalah golongan menengah, yang kedua adalah Siswazah, Betul. Sami, Siswazah dan Tani. Tani. Kita lihat tepat atau tidak. Kita lihat dulu jawapan daripada Farisha sebentar tadi mengenai 4 golongan untuk nasionalisme di peringkat awal Myanmar. Okey, cikgu ulas ya, 4 jawapan tadi. Yang pertama adalah golongan menengah. Menengah. Tepat. Okey. Yang kedua adalah golongan Sami atau Pongyi. Yang ketiga adalah golongan Siswazah Universiti atau Baik. Taking. Jadi masih sama jawapan Masih dia. sama. Dan yang keempat golongan Tani. Okey. Bermaksud Irfan di sini jawapan Farisha tadi walaupun dia sebut Siswazah sahaja, sebenarnya jawapan dia sama markah dengan jawapan Taking. Sebab dia sama maksud. Okey, terima kasih kepada Farisha. Baik, cikgu. Jadi berapa bintang untuk Farisha, cikgu? Disebabkan soalan ini aras rendah, 4 markah, 4 bintang. 4 bintang. Tapi penuhlah bintangnya, Baik. 4. Okey, maknanya Farisha berjaya untuk mendapatkan kesemua soalan dengan betul. Jadi, jom kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Silakan. Kita lihat soalan seterusnya. Mengapakah golongan Takin terlibat dalam gerakan nasionalisme di Myanmar? Ini soalan lebih tinggi arasnya. Okey, kita lihat siapa yang nak cuba menjawab soalan ini. Mengapa? Berikan sebab dan juga alasan kenapa golongan Takin ini masih terlibat dalam gerakan nasionalisme di Myanmar. Silakan. Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan. Saya cuba. Silakan Izzati Nadira. Ini kerana golongan Takin atau nama lainnya Siswazah berilmu pengetahuan dan reti membaca. Jadi, apabila diorang reti membaca, mestilah diorang boleh tahu perkembangan isu semasa yang berlaku kat negara diorang kan. Selain itu, mereka juga dapat merancang dengan bijaksana untuk berjuang menentang penjajah. Baik, terima kasih jawapan yang diberikan oleh Izzati Nadira, cikgu. Bagaimana jawapan yang diberikan? Yang pertama ilmu, Ilmu, betul. yang kedua membaca semasa dan yang ketiga bijaksana. Kita lihat cadangan jawapan daripada cikgu. Adakah sama dengan jawapan seperti yang dicadangkan? Okay, yang pertama, ilmu pengetahuan berasal daripada pendidikan. Pendidikan diperolehi oleh Takin di universiti. Betul. Tepat. Mereka belajar. Sama maksud mereka belajar. Okay, seterusnya, apabila mereka sudah belajar, boleh membaca, mereka akan membaca bahan-bahan semasa. Akhbar contohnya. Dan akhbar itu akan memaparkan isu semasa pada ketika itu. Dan isu semasa pada ketika itu adalah penjajahan, penindasan, perlunya gerakan nasionalisme,
Jadi bagaimana mereka berjuang selepas mereka mengetahui tentang penjajahan, mereka berjuang dengan berhemah, dengan bijaksana, contohnya menubuhkan parti. Baik. Okey. Dan kalau kita boleh dapatkan sedikit pengajaran mengenai gerakan takin ini, cikgu, Ya. mereka ini merupakan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Betul. Sebab itu pentingnya sebagai seorang rakyat Malaysia juga, kita masih dan juga perlu belajar dengan lebih banyak untuk mendapatkan pengetahuan dan sekaligus untuk menjaga negara kita sendiri. Tepat, Irfan. 10 bintang daripada 10. 10 Okey, dari untuk 10. Irfan. Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Jom, ada lagi soalan, cikgu? Ada. Kita lagi. gerak pada soalan seterusnya. Sila. Soalan pantun kembali lagi. Pantun bersua kembali. Kita Okey. lihat pantunnya. Irfan nak jual sekali lagi? Boleh, cikgu, kalau cikgu izinkan saya boleh baca. Sila, Irfan. Baik, Irfan akan jual pantun ini kepada anda murid cikgu yang berada dalam talian. Jadi, dengarkan. Raja perkasa duduk di singgasana, di samping setia permaisuri baginda. Hossein Rizal, ikon pejuang Filipina. Siapa pula pejuang utama Burma? Siapa nak beli? Silakan. Sila angkat tangan. Saya nak beli, cikgu. Elisa. Baik, Elisa, Puteri. sila. Baiklah cikgu, adat berpantun kalau dah jual mestilah kita kena beli, betul? Betul. Baik cikgu. Anak gadis masuk ke hutan, si bapa gusar sibuk bertanya. Menjadi kebanggaan si anak watan, Aung San namanya, tegas orangnya. Aung San orangnya, tegas orangnya. Tepat Okey. sekali jawapan. Aung Baik. San ada di hadapan. Ini adalah rupa tokoh di Myanmar ketika dahulu. Okey, cikgu. Berapa bintang untuk Puteri Elisa? Pantun merupakan kreativiti. Betul. Maka kalau ada 6 bintang, 6 bintang saya beri. 6 bintang untuk Puteri Elisa. Berikan tepukan terlebih dahulu. Tahniah Habib ucapkan. Baik, cikgu. Nampaknya kita telah pun mengetahui bagaimana perkembangan nasionalisme di Myanmar. Ada lagi soalan ni, cikgu? Itu saja soalan untuk Myanmar. Okey, baik. Ada lagi tak untuk segmen ini? Ada. Kita terus kepada negara yang seterusnya. Silakan, Tempat, cikgu. Kita sambung. Nasionalisme di Vietnam. Negara jiran kita. Seperti biasa kembali kepada siapa, di mana dan kenapa. Kenapa? Okey, di mana di Vietnam? Okey, yang pertama, kenapa berlakunya nasionalisme di Vietnam? Faktornya adalah kenapa biasa kita akan menjawab soalan faktor. Dalam sejarah kita sebut soalan tu soalan faktor. Perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi. Vietnam selepas dijajah oleh Perancis. Okey, Perancis menjajah Vietnam. Seterusnya, yang kedua, keunikan nasionalisme di Vietnam juga adalah gerakan ini dipelopori oleh bangsawan dan golongan Mandarin. Golongan Mandarin ini golongan yang mendapat pendidikan Konfusius. Yang menyeru kepada pemulihan sistem beraja. Balik kepada sebelum dijajah oleh Perancis. Dan mereka menggunakan medium atau akhbar pada peringkat awal tahun abad ke-20. Medium paling utama adalah surat khabar. Betul. Media cetak. Dua, Tribune Indigene dan Cloche File. Tema dia sama. Mengkritik penindasan penjajah. Okey. Teruskan. Seterusnya selepas Perang Dunia Pertama, Irfan, tahun 1918 ya, Perang Dunia Pertama tamat, terdapat dua aliran nasionalisme di Vietnam. Yang pertama adalah nasionalis dan yang kedua komunis. Okey. Gerakan nasionalis menubuhkan parti. Nama dia Vietnam Quoc Dang Dang atau ringkasan dia VNQDD. Ini kita biasa sebut ya, VNQDD, atau nama lain dia Parti Nasionalis Vietnam. Dan yang kedua adalah aliran kedua komunis menubuhkan Parti Komunis Vietnam, PKV. Dan yang terakhir sekali dalam gerakan nasionalisme di Vietnam adalah tokoh ini siapa? Tokoh Ho Chi Minh menjadi presiden pertama Republik Demokratik Vietnam. Ini Vietnam Utara sahaja, Fan. Pada peringkat awal dan pada akhir sekali 1976 terbentuklah Republik Vietnam Merdeka. Okey. Ringkasan perkembangannya ada 4. Ada 4. Ya. Sila ingat ya, murid semua. Ya. Ada 4 kesemuanya. Okey, ada 4. Yang pertama adalah bangsawan dan golongan Mandarin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nasionalis menubuhkan parti Vietnam Quoc Dang Dang dan komunis menubuhkan parti Komunis Vietnam. Lebih senang nak ingatlah, parti Komunis Vietnam. Dan yang ketiga adalah Republik Demokratik Vietnam. Yang terakhir sekali Republik Vietnam itu sendiri. Baik. Baik, itu ringkasnya.
Kita gerak kepada soalan ujian. Soalan, inilah murid-murid. masanya untuk kita menguji kefahaman murid-murid cikgu yang berada di dalam talian. Jadi, jom tengok soalan cikgu. Okey, kita gerak pada soalan yang pertama. Saya baca ya. Apakah yang menyebabkan pergerakan nasionalisme di Vietnam terbahagi kepada dua aliran? Apakah Okey, sebabnya? siapa nak jawab ya? Silakan. Ada murid cikgu yang bersedia dengan jawapan? Baik. Okey, Isha. Sila Isha. Okey cikgu, saya rasa ideologi komunis mempengaruhi nasionalis di utara Vietnam. Manakala ideologi barat mempengaruhi nasionalis di selatan Vietnam. Komunis di utara Vietnam dan nasionalis di selatan Vietnam. Kita lihat jawapan. Adakah menepati kehendak soalan? Baik, yang pertama, ideologi komunis. Okey. Sesuai dengan jawapan Isha, yang pertama adalah dipengaruhi oleh ideologi komunis di mana di Vietnam Utara. Okey. Okey, manakala yang kedua, jawapan Isha adalah ideologi nasionalis di mana di Vietnam Selatan. Vietnam Selatan. Okey. Tepat soalannya, tepat jawapan dengan soalan. Baik yang cikgu, diberikan. berapa bintang untuk Isha cikgu? Okey, 4 bintang daripada 4. 4 Penuh, daripada ya? 4. Tahniah saya ucapkan kepada Isha kerana menjawab soalan dengan baik. Baiklah, sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika. Banyak lagi perkongsian ilmu selepas ini, tetapi kita ingin beri sedikit masa untuk kita berehat dan kita akan jumpa lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM. Kita sedang mempelajari mengenai sejarah perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Kalau tadi kita dah melihat beberapa negara cikgu, kita ada Indonesia, Filipina, Betul. Vietnam dan juga Myanmar. Betul. Dan Baik. untuk segmen kali ini, negara mana pula yang akan kita sentuh, silakan. Baik, bagi segmen yang terakhir kita akan sentuh satu tajuk negara jiran kita yang terakhir, nasionalisme di Thailand. Sawadee Sawal Kap. Kap Kun Kap. Hai. Okey, silakan cikgu. Baik, saya teruskan ya. Okay, yang pertama, perkembangan nasionalisme di Thailand. Kita kembali kepada 3 soalan asas. Siapa, di mana Kenapa? dan kenapa. Bagus, Irfan pun sudah boleh ingat ya. Kena ingat kelas. cikgu, ini antara 3 pokok pangkal kepada persoalan kita hari ini. Betul. Okay. Kita lihat yang pertama. Kenapa berlaku nasionalisme di Thailand? Okay. Sebelum saya masuk yang pertama, untuk pengetahuan Irfan dan murid-murid dalam talian dan di luar sana, nasionalisme di Thailand unik. Berbeza. Kenapa? Yang pertama, paling utama Thailand tidak pernah dijajah. Betul. Itu Tapi fakta yang kenapa kita tahu. berlaku nasionalisme? Kita lihat. Baik. Yang pertama, kenapa? Disebabkan ingin mempertahankan kedaulatan negara mereka sendiri. Okay, daripada dijajah. Mereka tidak pernah dijajah, jadi mereka ingin mengelakkan negara mereka dari jajah. Itu lebih baik daripada dijajah dan ingin bebaskan diri daripada penjajah. Kebijaksanaan gerakan nasionalisme di Thailand kerana mereka melibatkan rakyat dalam pemerintahan. Okay. Penglibatan rakyat. Maka rakyat gembira dengan kerajaan, maka tidak berlaku pemberontakan dalaman. Betul. Dan siapa yang menggerakkan? Ini kita lihat siapa. Uniknya, pelopor mereka adalah raja mereka sendiri, iaitu Raja Mongkut dan puteranya Raja Chulalongkorn. Okay. Walau bagaimanapun, Fan dan murid-murid yang berada dalam talian dan di luar sana, berlaku sedikit perubahan dalam gerak kerja nasionalisme di Thailand. Kita sebut peringkat 2 apabila berlaku kegelisahan rakyat terhadap kelemahan Raja Thailand. Selepas kemangkatan Raja Chulalongkorn, jawatan Raja Thailand diambil oleh Raja Wajirawut. Dan dikatakan Raja Wajirawut ini tidak seperti ayah dan atuknya Raja Mongkut. Dikatakan kurang mesra, dikatakan kurang kompeten, dikatakan boros. Okay, menyebabkan rakyat mula rasa gelisah, tak selesa, ingin memberontak. Baik.
Okey, maka ditubuhkan Parti Rakyat. Siapa yang menubuhkan Parti Rakyat? Ada dua tokoh penting. Yang pertama yang kita nampak di hadapan kita iaitu Fibul Songkram. Fibul Songkram di sini. Dan di sini ya tokohnya Fibul Songkram. Okey, Sega berbaju tentera. Berbaju tentera. Jawatannya Field Marshal. Okey. Bukan orang biasa, memang jawatan tinggi tentera. Dan tokoh yang kedua adalah Nai Pridi Phanomyong. Ada dua tokoh yang menggerakkan Parti Rakyat. Dan apa gerakan mereka? Mereka buat revolusi. Baik. Revolusi Thai. Tapi revolusi Thai uniknya dia tidak menggulingkan raja. Cuma dia mengubah status raja daripada berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Dan kekal sehingga hari ini. Okay. Dan yang terakhir, kenapa berlaku nasionalisme di Thailand adalah perasaan tidak puas hati masyarakat Thailand kepada penguasaan ekonomi kapitalis Barat dan Cina di negara mereka. Kenapa mereka merasakan masyarakat Barat dan masyarakat Cina menguasai ekonomi dan mereka tertindas. Mereka susah hati, maka mereka menentang. Dan Baik. kalau kita lihat cikgu dari sini, rakyat Thailand sebenarnya tahu mereka ini ditindas. Betul. Jadi mereka bangun untuk menghilangkan cengkaman kapitalis, cikgu. Tepat. Itu bermaksud berlakunya nasionalisme. Baik. Okay. Untuk menguji sejauh mana pengetahuan asas, kemahiran, pengetahuan sedia ada dan aplikasi, maka kita akan lihat Soalan. Jom cikgu kita lihat soalannya. Boleh? Soalan adalah alat penguji utama. Kita lihat yang pertama, soalan contoh kebat. Okay, nasionalisme di Thailand adalah unik. Unik, kata kuncinya unik. Berbanding nasionalisme di negara jirannya yang lain. Termasuklah Indonesia, Filipina, Myanmar dan Vietnam. Apakah keunikan tersebut? Satu soalan. Dan kenapa berlaku? Atau mengapa keunikan itu boleh berlaku? Baik. Okay, kita... Siapa dah bersedia boleh cuba untuk jawab soalan cikgu. Apakah keunikan tersebut dan mengapa keunikan itu boleh berlaku? Silakan. Okay, silakan. Keempat-empat bunga dipersilakan untuk jawab. Okay. Siapa itu? Elisa. Okay, paling pantas mencatat jawapannya. Dipersilakan. Okey, baik cikgu. Nasionalisme di Thailand ni dikatakan unik kerana pertama, kerana mereka tidak pernah dijajah, dan yang kedua, ideologi nasionalisme di negara Thailand ini digerakkan oleh raja mereka sendiri. Siapa? Iaitu Raja Mongkut. Yang pertama tidak dijajah, yang kedua raja. Baik. Kita lihat. Tidak pernah dijajah. Tepat. Kalau satu markah, maka dapat satu markah. Kalau dua markah di sini, dapat dua markah. Dan yang kedua adalah raja yang memutuai gerakan. Markah kedua raja. Tepat dengan jawapan termasuk huraian Raja Mongkut. Baik cikgu. Jom teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, kita teruskan soalan yang terakhir untuk Thailand. Untuk hari ini silakan cikgu. Okay, kita teruskan dengan sebagai seorang pemimpin negara. Ini penting ya. Bagaimanakah anda ya yang berada dalam talian dan berada di luar sana, andaikan anda pemimpin, bagaimana anda meneladani sikap Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn dalam usaha mempertahankan kemerdekaan? Okay, sekarang andaikan anda pemimpin. Okay, siapa nak jawab? Siapa nak jadi pemimpin? Cuba bagi idea. Sila angkat tangan. Siapa yang ingin cuba menjawab soalan cikgu tadi? Siapa nak jawab ya? Soalan yang terakhir. Saya jawab. Sila. Ikan Izati. Silakan. Pada pendapat saya, sebagai seorang pemimpin negara, saya akan meneladani sikap Raja Mongkut dan Chulalongkorn dengan kebijaksanaan mereka melakukan pemodenan dalam negara bagi pertahankan kemerdekaan negara. Seterusnya, Raja Mongkut dan Chulalongkorn merupakan orang yang berpandangan jauh. Buktinya, mereka hebat merancang strategi. Di samping itu, mereka mempunyai sikap yang berani. Contohnya, memperkenalkan dasar baru dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Terima kasih Terima Zati. kasih. Kata kunci kita lihat sama atau tidak kata kunci Zati berikan jawapannya dengan kata kunci yang cikgu sediakan. Kalau tepat bermaksud Izati betul-betul hebat menguasai soalan ini. Kita lihat dulu jawapannya. Yang pertama bijak, sama dengan jawapan Izati. Rajanya bijak, contohnya Mongkut.
berpandangan jauh merancang strategi untuk elak daripada dijajah. Dan yang ketiga, berani memperkenalkan dasar baharu. Baik, Tepat. itulah jawapannya. Tepat sekali. Terima kasih saya ucapkan dan tahniah kerana berjaya menjawab soalan Cikgu Daniel. Okey Cikgu, jadi sepanjang pembelajaran kita ni kita dah faham mengenai perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Betul, Mungkin Cikgu Fan. berikan sedikit rumusan Cikgu mengenai pembelajaran kita hari ini. Terima Silakan. kasih, Fan. Cikgu rumuskan kepada dua perkara sahaja daripada pembelajaran kita pada hari ini, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okay, yang pertama, nasionalisme berkembang daripada kesedaran memperjuangkan hak bangsa dan mendapatkan kemerdekaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, paling penting adalah sumbangan pemimpin dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara sepatutnya, sewajarnya, sewajibnya diteladani untuk mengukuhkan peradaban bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Itu yang paling penting Cikgu. Matlamat kita adalah untuk menjaga negara kita bersama-sama. Betul, Jadi Cikgu, anak murid Cikgu tadi kalau kita melihat cemerlang Cikgu. Jadi mungkin Cikgu boleh ulas sedikit mengenai prestasi keseluruhan mereka hari ini. Baik, terima kasih Fan. Yang pertama, perkara paling pokok adalah prestasi keempat-empat murid yang ada dalam talian pada hari ini adalah cemerlang A+. Alhamdulillah. Dan cikgu doakan kecemerlangan ini berterusan sehinggalah ke SPM nanti. InsyaAllah kita akan sama-sama. Baiklah Cikgu. Dan di mana Cikgu anak murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Silakan. Baik, terima kasih Fan. Portal Sumberku merupakan portal yang membekalkan banyak bahan, terutamanya bahan yang berkait dengan tajuk kita pada hari ini. Maka rujuklah portal Sumberku. Baiklah Cikgu Daniel, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini dalam mata Sama-sama, pelajaran sejarah. Tentunya Cikgu berkongsikan kepada kita cara untuk kita menghayati pejuang-pejuang negara dalam perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Ada rezeki kita jumpa lagi Cikgu. Assalamualaikum. InsyaAllah. Bye-bye.